Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 pada hari ini akan menerangkan tentang bagaimana mencapai kebenaran menurut Ibnu Miskawai. Perkenalan. Kebenaran merupakan satu nilai utama di dalam kehidupan manusia. Kebenaran adalah satu konsep, iaitu apabila kita menyetujui satu perkara, maka kita akan mengatakan perkara itu benar ataupun mengakui perkara itu membawa kebenaran. Kebenaran dapat dibahagikan kepada 3 maksud, iaitu kebenaran moral, kebenaran logik dan kebenaran metafizik. Berdasarkan tajuk kajian mengenai Ibn Miskawih, beliau adalah seorang cendekiawan Islam yang lahir di era yang dikenali sebagai Islamic Golden Age. Oleh itu, kajian ini adalah bertujuan untuk membentangkan bagaimana mencapai kebenaran menurut Ibn Miskawih berdasarkan karya-karya yang ditulis beliau. Permasalahan kajian. Terdapat 3 permasalahan kajian dalam kajian kami. Pertama, apakah latar belakang Ibnu Miskawih? Kedua, bagaimana mencapai kebenaran menurut Ibnu Miskawih? Ketiga, apakah cara pemikiran dan falsafah Ibn Miskawih? Objektif kajian. Terdapat 3 juga objektif kajian dalam kajian kami ini. Yang pertama, mengkaji latar belakang Ibn Miskawih. Yang kedua, menghuraikan konsep kebenaran menurut Ibn Miskawih secara terperinci. Ketiga, menjelaskan cara pemikiran Ibnu Miskawih dalam mencapai kebenaran. Skop kajian. Kajian ini merungkaikan mengenai ahli falsafah yang terkenal dengan pendapatnya mengenai kebenaran. Hasil daripada kajian ini kita akan mengetahui secara terperinci mengenai apa yang dikatakan oleh Ibn Miskawih mengenai kebenaran. Kajian ini juga dilakukan secara analisis kandungan ilmiah kerana kreativiti intelektual diperlukan bagi menyusun, mengolah dan menghubungkaitkan semua elemen kepada persoalan kajian. Namun demikian, pengkaji tidak dapat mengesahkan kepercayaan jawapan daripada bahan ilmiah sebenarnya. Sorotan literatur. Etika Ibnu Miskawih dalam falsafah. Ibnu Miskawih merupakan seorang tokoh falsafah awal yang telah membincangkan etika secara sistematik dalam sejarah keilmuan dan ketabunanan Islam. Etika Ibnu Miskawih boleh difahami dengan merujuk kepada At-Tadhib al-Ahlak. Tulisan ini merupakan satu penulisan tentang etika yang sistematik dan komprehensif. Sumbangan utama Ibnu Miskawih. Antara sumbangan utama Ibnu Miskawih adalah ketekunan beliau dalam menyusun dan membentuk sistem etika Islam sebagai satu disiplin ilmu yang unik dalam ilmu Islam. Nama sebenar Ibnu Miskawih adalah Abu Ali Al-Khazin Ahmad ibnu Muhammad ibnu Yaqub ibnu Miskawih Al-Khazin. Beliau dilahirkan pada tahun 325 Hijrah bersamaan 936 Masihi di kota Ray, Iran dan meninggal dunia di Asbahan pada 9 Safar tahun 412 Hijrah. Ibnu Miskawih adalah salah seorang ahli falsafah yang termasyhur pada abad ke-11 yang lebih menitik beratkan perhatiannya pada etika Islam. Walaupun sebenarnya Ibnu Miskawih seorang sejarawan, sastrawan, ilmuwan dan tabib. Ibnu Miskawih juga diberi gelaran Al-Khazin yang bermaksud penjaga, pemegang amanah atau bendahara. Gelaran Al-Khazin ini juga diberikan kepada beliau kerana beliau adalah orang yang mempunyai banyak khazanah atau ilmu. Seterusnya, pendidikan Ibnu Miskawih. Ibnu Miskawih adalah seorang ahli sejarah yang pemikirannya sangat cemerlang. Beliau mempelajari sejarah daripada Abu Bakar Ahmad Ibnu Kamil Al-Qadi tentang buku Tarikh Al-Tabiri. Dalam bidang falsafah pula, beliau mempelajari daripada Ibnu Khamar yang merupakan seorang penyiar terkenal mengenai falsafah Aristotle. Manakala dalam bidang kimia pula, beliau mempelajari kimia daripada Abi Al-Tayyiban Al-Razi, iaitu seorang ahli kimia yang terkenal pada zamannya. Seterusnya, pekerjaan Ibnu Miskawih. Beliau telah pergi ke Baghdad dan berkhidmat untuk Wazir Al-Muhallab pada tahun 903 Masihi. Beliau kemudian menjadi sangat akrab dengannya dan telah dilantik sebagai Nadim kepada Wazir. Selain daripada tugas ini, beliau juga mengambil bahagian dalam perbincangan falsafah dan kesusasteraan di meja perbincangan Wazir. Tugasnya sebagai Nadim memerlukannya untuk
untuk mengarang dan mendeklamasikan puisi kepada wazir dan juga kepada pemerintah. Seterusnya, beliau bertugas sebagai guru persendirian kepada putera Al-Amid. Beliau juga pernah bekerja di mahkamah dan istana kerajaan Buyi. Pada ketika Miskaweh telah mencecah umur 47 tahun, beliau mula menelaah tulisan-tulisan falsafah. Beliau juga berkhidmat kepada Qaumim Al-Daulah pada tahun 963 hingga 998 Masihi dan Syaf Ad-Daulah. Ketika umurnya mencecah 80 tahun, beliau menyiapkan buku Tajarib Al-Umam dan Hawamil Al-Syawamil dan sibuk menulis Tahdhib Al-Akhlaq. Berikut adalah karya-karya Ibnu Miskaweh. Seterusnya, konsep kebenaran menurut Ibnu Miskaweh. Menurut Ibnu Miskaweh, al-insan adalah makhluk yang mempunyai daya fikir yang dengannya dapat maju dan berkembang. Ia berilmu dan dengan ilmu dapat membezakan antara yang benar dan yang salah. Menurut pandangannya, manusia adalah makhluk yang memiliki keistimewaan kerana manusia memiliki daya fikir. Berdasarkan daya fikir tersebut, manusia dapat membezakan antara yang benar dan yang salah serta yang baik dan yang buruk. Ibnu Miskaweh mengatakan akal adalah daya berfikir yang terdapat dalam jiwa manusia. Kesempurnaan diperoleh dengan memfungsikan dua daya yang dimiliki manusia, iaitu daya praktis dan daya teoritis. Daya teoritis memiliki kekuatan berfikir yang berfungsi untuk mengetahui hakikat segala sesuatu dan hasil dari pengetahuan itu dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Daya praktis pula adalah berawal dari daya teoritis yang kemudian diwujudkan dalam bentuknya. Jadi, manusia harus membiasakan diri melakukan sesuatu berdasarkan pemikiran dan kesedaran agar perbuatan yang baik menjadi akhlak yang meresap dalam diri seseorang kerana akhlak hanya dapat dicapai dengan kebiasaan seperti membiasakan diri agar tidak berlebih-lebihan dalam sesuatu dan tidak terpengaruh oleh hawa nafsu. Cara pemikiran atau filsafat hidup Ibn Miskaweh. Pemikiran Ibn Miskaweh mengenai etika. Pemikiran etika Ibn Miskaweh dibina atas pandangannya terhadap jiwa. Jiwa menerima semua bentuk yang dipasangkan padanya. Berbeza dengan jisim, iaitu apabila telah mengambil sebuah bentuk, maka ia tidak boleh lagi mengambil bentuk lain. Kemudian falsafah hidup Ibn Miskaweh pertama sekali mengenai ketuhanan. Ibn Miskaweh mengatakan bahawa Tuhan adalah zat yang tidak berjisim, azali dan pencipta. Tuhan ada tanpa diadakan dan adanya tidak tergantung kepada yang lain, sedangkan yang lain memerlukannya. Kedua, mengenai jiwa. Jiwa menurut Ibn Miskaweh adalah rohani yang kekal, tidak hancur dengan kematian jasad. Kebahagiaan dan kesengsaraan di akhirat nanti hanya dialami oleh jiwa. Dan yang ketiga, mengenai kenabian. Menurut Ibn Miskaweh, Nabi adalah manusia pilihan yang memperoleh hakikat kebenaran kerana pengaruh akal aktif atas daya imajinasinya. Dan yang akhir sekali, pemikiran Ibn Miskaweh mengenai pendidikan. Ibn Miskaweh membangunkan konsep pendidikannya pada pendidikan akhlak. Tujuan ini adalah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong untuk melahirkan semua perbuatan yang bernilai baik sehingga mencapai kesempurnaan dan memperoleh kebahagiaan sejati. Baiklah, kesimpulan, Ibnu Miskaweh ini mempunyai banyak sumbangan terhadap dalam ilmu falsafah ini. Oleh itu, kebenaran menurut Ibnu Miskaweh, kebenaran ini adalah bermaksud apa yang dihasilkan oleh akal itu sendiri, kerana akal itu berfikir berdasarkan apa yang ada pada isi jiwa manusia itu sendiri. Sebagai seorang tokoh yang ulung dalam pembahasan falsafah etika Islam, Ibnu Miskaweh telah membuktikan bahawa beliau mempunyai ketajaman minda akan kemampuan untuk menganalisis falsafah secara kritislah dan berfikir. Kebolehan beliau menilai suatu pandangan melalui dimensi yang pelbagai telah melahirkan satu pemikiran falsafah yang tidak komprehensif. Beliau adalah seorang pencetus kepada perbincangan dan juga penulisan ilmiah dalam bidang falsafah etika Islam. Baiklah, seterusnya kepentingan falsafah ataupun kepentingan falsafah kebenaran di dalam kehidupan. Falsafah kebenaran juga mendisiplinkan diri dengan ilmu yang lainnya tanpa didokong atau tanpa sokongan dengan pembelajaran falsafah. Ini membolehkan kita berpotensi meningkatkan kemahiran semata-mata tanpa memerlukan diri kita dengan masyarakat dan juga alam sekitar dan juga makhluk yang lain.
Pembelajaran falsafah ini dapat membantu kehidupan kita supaya tidak mudah tertipu atau mudah dijajak oleh pemikiran yang salah ataupun pemikiran yang tidak pada jalannya. Jika mempelajari falsafah kebenaran dengan benar, maka semua pemikiran yang telah dijajak atau diselewengkan dari fikiran yang betul ke fikiran yang ataupun fikiran yang salah ke fikiran betul dianggap salah dapat diatasi, ataupun fikiran yang betul dianggap salah dapat diatasi dan dapat diselesaikan dalam kalangan masyarakat. Segala kejahilian atau pemikiran sonsang ataupun pemikiran salah dapat ditegakkan. Contohnya undang-undang atau peraturan Islam dapat dilaksanakan dan dipersetujui dengan mudah oleh semua lapisan masyarakat jika falsafah kebenarannya diterapkan dalam sebuah kehidupan masyarakat tersebut. Okey, baiklah, itu sahaja daripada kami, kumpulan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.